Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi Sabtu 30 Julai 2022. Bersama saya Faris Izzat Syahrudin dan saya Farhatul Asyati Osman. Saksikan paparan utama malam ini. Malaysia raih emas pertama Sukan Commonwealth 2022. Sambutan Bulan Kebangsaan, kempen Kibar Jalur Gemilang bermula. Berita perdana dimulakan dengan berita gembira dari Sukan Commonwealth Birmingham 2022. Muhammad Anik Kasdan menceriakan kem negara apabila menghadiahkan emas pertama negara dalam kategori 55 kg lelaki acara angkat berat. Badang negara berusia 20 tahun itu menampilkan aksi bertenaga untuk menjelmakan emas dengan angkatan bebanan keseluruhan 249 kg. Atlet berasal dari Segamat Johor itu melakukan angkatan snatch 107 kg dan clean and jerk 142 kg. Ia sekaligus menyaksikan Malaysia meraih pingat pertama pada tamasya kali ini. Dengan kejayaan itu, kontingen negara kini memburu 5 lagi pingat emas bagi mencapai sasaran 6 pingat emas. Laporan lanjut dalam segmen sukan. Semangat keluarga Malaysia teguh bersama wajar disemarak dan dihayati dalam usaha mensejahterakan rakyat ketika ekonomi negara serta dunia berdepan cabaran. Dan pandemik COVID-19 merupakan cabaran paling besar yang perlu ditempuh sejak 2 tahun lepas termasuk di seluruh dunia. Namun jelas Perdana Menteri, Malaysia dapat mengharunginya dengan baik disebabkan pelbagai langkah tegas yang diambil kerajaan dalam menanganinya. Setelah kita berjuang memerangi pandemik COVID-19 sejak 2 tahun lepas, negara kini dalam fasa peralihan ke endemik dan keluarga Malaysia mula menikmati kesejahteraan hidup seperti sebelum pandemik melanda dunia. Perdana Menteri menyatakannya pada pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2022 di Putrajaya. Budaya menyebarkan berita palsu terutamanya menerusi media sosial harus dibendung. Perdana Menteri berkata perkara itu perlu dikawal sebelum ia menjadi amalan yang boleh memporak-perandakan kesejahteraan keluarga Malaysia. Gejala menyebarkan berita palsu atau berita tidak benar terutamanya menerusi media sosial harus dikawal dan dibendung sebelum ianya menjadi satu amalan yang boleh memporak-perandakan kesejahteraan keluarga Malaysia. Gunakanlah media sosial secara berhemah untuk menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dengan ucapan-ucapan murni kepada rakan-rakan taulan, majikan dan keluarga sendiri. 2022 untuk menyampaikan. Perdana Menteri turut mengajak rakyat Malaysia untuk terus mengamalkan nilai-nilai murni, bekerjasama dan mengamalkan toleransi serta mendukung segala inisiatif kerajaan. Muda TLR Muhammad Akmal Sarkinin bersama 8 orang anggota. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berharap segenap lapisan masyarakat mengibarkan jalur gemilang bagi memeriahkan lagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun ini. Beliau yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Induk Sambutan turut mengajak rakyat mengadakan pelbagai aktiviti berteraskan konsep keluarga Malaysia. Yang penting sekalinya ialah kita kembali kepada satu suasana penuh keceriaan dan ini juga membawa kepada erti bahawasanya kebersamaan, keterangkuman dan kesyukuran yang menjadi teras kepada konsep keluarga Malaysia dapat kita jelmakan sepanjang kita menyambut bulan kemerdekaan. Dan yang penting juga kita harap ini akan membawa kepada awareness
untuk semua orang mengambil bahagian dalam mengebarkan jalur gemilang, dan yang penting lagi memperkasakan semangat patriotik, kecintaan kita pada negara sebagai rakyat dalam sebuah negara yang merdeka, negara kita Malaysia. Ma'al Hijrah perlu dijadikan titik tolak meningkatkan azam dan usaha melakukan pembukaan minda, menyalakan semangat peralihan serta menyemarakkan semangat perubahan. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah, terma hijrah perlu diperhalusi bagi mencipta kejayaan dalam persekitaran baharu. Hari ini hendaklah dijadikan hari kita bijak mengenal pasti dan berani mengakui ancaman besar yang sedang melanda ummah dan menghentikan sikap masih mahu menafikan kewujudan gajah yang tersergam di hadapan mata. Hari ini hendaklah dijadikan hari menyuntik kesedaran ummah mengenal pasti ancaman semakin kritikal yang sedang melanda ummah. Baginda bertitah demikian pada majlis sambutan Ma'al Hijrah 1444 Hijrah peringkat negeri Perak. Pada majlis itu, Sultan Nazrin turut menyampaikan anugerah termasuk tokoh Ma'al Hijrah 1444 Hijrah, anugerah usaha tani sekolah dan usaha tani masjid terbaik. Di Johor, Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi ketika berucap pada majlis sambutan Ma'al Hijrah di Pusat Islam Iskandar, Johor Bahru berkata, hijrah perlu menjadi titik tolak dan pemangkin perubahan kepada kesejagatan ajaran Islam di seluruh dunia. Tahun ini, anugerah tokoh Ma'al Hijrah Johor diberikan kepada panel Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Johor, Dato' Amir Danuri, 72 tahun, yang juga pernah menjawat pelbagai jawatan termasuk Ketua Hakim Syari'i Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor. Di Terengganu, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali yang berasal dari kampung Bukit Bayas, Kuala Terengganu dikurniakan anugerah tokoh Ma'al Hijrah oleh Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin di Dewan Besar Wisma Darul Iman. Di Pahang pula, pahlawan Pahang Mat Kilau atau nama sebenarnya Muhammad Khatib Rasu Abdul Salam dinobatkan sebagai tokoh Ma'al Hijrah Pahang dengan anugerah diterima cucunya Muhammad Al-Hamadi Abu Bakar, 56 tahun. Turut menerima anugerah pengarah Hospital Pekan Dr. Fadilah Norli Muhammad yang menerima anugerah inovasi kaki tangan kerajaan swasta, badan bukan kerajaan, institusi pengajian tinggi serta Jabatan Penyiaran Pahang selaku penerima anugerah inovasi jabatan. Kategori ini akan menerima hadiah ringan sijil penghargaan. Di Sabah, bekas Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Datuk Jasri Elias Nasib Mat Jakir dinobatkan sebagai tokoh Ma'al Hijrah Sabah pada perhimpunan sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah yang diadakan di Dewan Saadah Wisma Majlis Ugama Islam Sabah. Sementara itu, Majlis Sambutan Ma'al Hijrah 1444 Hijrah peringkat Labuan berlangsung di Masjid Jami' An-Nur. Ceramah khas Ma'al Hijrah disampaikan Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan Jamali Muhammad Adnan. Dan di Sarawak, sambutan Ma'al Hijrah berlangsung secara tidak berpusat tahun ini dengan aktiviti-aktiviti dilaksanakan di beberapa tempat. Berkuat kuasa Isnin ini, semua pengembara yang masuk ke Malaysia tidak perlu lagi mengisi dan melengkapkan ciri-ciri kad pengembara dalam aplikasi MySejahtera. Selain sistem kesihatan negara kini berada pada tahap baik, keputusan turut ditetapkan bagi memudahkan prosedur kemasukan pengembara. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin memaklumkan pihaknya bagaimanapun akan mempergiat pemantauan gejala di semua pintu masuk negara. Jika ada pengembara dikesan tidak sihat, mereka akan dirujuk untuk pemeriksaan semula oleh pihak kesihatan. Sekiranya disyaki menghidap penyakit berjangkit, pengembara akan dirujuk ke fasiliti kesihatan berhampiran. RUU Kawalan Produk Tembakau dan Merokok 2022 tidak akan memberi kesan kepada sektor peruncitan seperti didakwa beberapa pemain industri. Tegas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, jika diluluskan, pelaksanaannya kelak bakal dibuat secara berperingkat dan tidak melibatkan golongan perokok sedia ada.
jumlah pasaran rokok yang akan semakin berkecil, semakin jadi kecil adalah berperingkat. Mula dengan 2007, yang lahir 2007, lepas tu 2008, lepas tu 2009. Dia akan ambil masa yang lama sebelum pasaran itu sangat-sangat kecil. Dia akan ambil masa 20-30 tahun. Industri tembakau hanya menyumbang 0.18% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK. Ia juga sekadar menyumbang 1.8% daripada pendapatan cukai negara. Khairi turut menegaskan dasar penamat generasi dalam RUU itu bukan bersifat menjenayahkan individu. Sebaliknya hanya melarang aktiviti merokok dan membeli rokok bagi remaja yang lahir selepas 2007. Menurut Khairi, tiada rekod jenayah akan disabitkan kepada pesalah. Mereka hanya berdepan kompaun maksimum RM5,000. Saya boleh nyatakan kepada media bahawa kebanyakannya kita bagi kompaun RM50 saja. Sejak tahun 2019, 10,421 kompaun dikeluarkan kepada orang belum dewasa di bawah peraturan kawalan hasil tembakau 2004, existing law, ya. 10,421 notis kita keluarkan kepada orang bawah usia 18. Daripada jumlah tersebut, hanya 145 sahaja yang dibawa ke mahkamah. Pihaknya juga telah memberi jaminan kepada jawatan kuasa kira-kira wang negara untuk mengecualikan hukuman penjara melibatkan kesalahan berkenaan. Dalam pada itu, Khairi optimis RUU Kawalan Produk Tembakau dan Merokok 2022 akan mendapat sokongan majoriti ahli parlimen. Keyakinan itu dizahirkan hasil libat urus dan sesi taklimat dilaksanakan sebelum ini. Saya rasa secara keseluruhan ramai yang sokong, ya. Ramai yang sokong. Secara the prinsip dia orang sokong. Adalah yang bangkitkan isu-isu yang berkaitan dengan penguasaan, berkaitan dengan illicit cigarette. Semua isu-isu itu penting, ya. Saya terima. Saya terima dan saya bagi tahu kepada mereka mana yang kita boleh perketatkan, tetapi rata-rata saya melihat terutamanya lah ahli-ahli parlimen yang muda, saya mesti kata, ya, ahli parlimen yang muda, ahli parlimen yang ada latar belakang kesihatan, ahli-ahli parlimen yang ada latar belakang yang menjaga isu kanak-kanak dan wanita, mereka akan sokong, ya. Ada Akaun pengguna terutama peniaga yang terjejas dan mengalami kerugian akibat gangguan bekalan elektrik di beberapa negeri Rabu lepas bakal menerima rebat. Memperincikan perkara itu, Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan memberitahu 1 juta pengguna akaun domestik, industri dan komersial mengalami gangguan bekalan elektrik selama 2 jam 21 minit. 1 juta tu yang terjejas tu ada yang domestik, ada yang industri, ada yang komersial. 1 juta terlibat. Di dalam TMB punya standard macam claim lah. Dia ada kalau sekiranya peniaga-peniaga tu mempunyai gangguan berapa lama, dia boleh menuntut rebate kepada bil elektrik tu. Adalah saya akan bentang hari Khamis ni dalam parlimen. Beliau pada masa sama turut memuji tindakan pantas pihak Tenaga Nasional Berhad TNB yang berjaya memulihkan sepenuhnya bekalan elektrik yang mengalami gangguan bermula pukul 12.39 tengah hari. Bercakap di Kota Baru, beliau turut memaklumkan kerajaan bakal membentangkan laporan penuh berkaitan kejadian banjir di Baling Kedah di Parlimen 4 Ogos ini. Suruhanjaya Tenaga ST sedang menjalankan siasatan lanjut bagi mengenal pasti punca gangguan bekalan elektrik di beberapa kawasan di Semenanjung Malaysia pada Rabu lalu. Kenyataan ST memperincikan siasatan bertujuan memastikan insiden sama tidak berulang.
Suruhanjaya itu akan turut menyarankan langkah-langkah penambahbaikan yang diperlukan. Selaras peruntukan di bawah Akta Bekalan Elektrik 1990 dan Peraturan-Peraturan Elektrik 1994, tindakan boleh dikenakan kepada mana-mana pihak sekiranya didapati berlaku kesalahan yang boleh dikaitkan. Siasatan awal mendapati berlaku pelantikan elektrik pada pencawang masuk utama Yong Peng Utara, Johor berikutan kerosakan peralatan pada pencawang tersebut. Kita ingin memohon kerjasama semua agensi berita dan pelapor-pelapor termasuklah di media elektronik dan media cetak memastikan kesahihan satu-satu laporan supaya tidak berlaku laporan yang sengaja disensasikan. Mestilah kita memberi laporan seberapa tepat yang boleh kerana kita tidak mahu memberi bukan saja gambaran yang salah ya, sebab ini semua ada kaitannya dengan soal kenaikan harga, panic buying dan tidak membantu dalam usaha kita nak mengawal impak daripada inflasi dan kenaikan harga barang. Bertemu kembali. 5 barangan keperluan asas jenama Co-op melibatkan gula, minyak masak, tepung, beras dan ayam beku akan mula dipasarkan September ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noh Omar menyatakan jenama di bawah inisiatif Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM itu dijangka lebih murah antara 10 hingga 25% berbanding harga pasaran setempat. Kesemua barangan keperluan asas itu akan diimport dari negara seperti Thailand, Indonesia, Pakistan, India dan Brazil bagi mengurangkan peranan dan penglibatan orang tengah. Peringkat permulaan kita akan memulakan di kedai-kedai koperasi yang ada dalam negara kita ni, lebih kurang ada 3,000 koperasi bersama dengan Angkasa kedai-kedai ini, dan itu yang stage yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok nanti barang ini akan mendapat sambutan, kita akan jual juga di luar daripada kedai koperasi, tetapi trademark dia Co-op lah. Kalau Co-op ini trademark yang dipunyai oleh SKM. Jadi harga Co-op ini dia akan dikawal oleh SKM. Kalau kita dapat report mana-mana yang menjual barang-barang yang menggunakan trademark Co-op ini tidak mengikut arahan yang ditentukan oleh SKM, maka kita boleh membatalkan mereka ini sebagai pengedar kita. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan pelancaran buku 100 tahun Gerakan Koperasi dan Program Eksplorasi Co-op Umrah dalam Majlis Expo Koperasi Malaysia dan Hari Koperasi Negara 2022 di Mines International Exhibition and Convention Centre MIECC di Seri Kembangan, Selangor. Sempena sambutan 100 tahun Gerakan Koperasi ini juga, IKMA dengan kerjasama KUSKOP dan agensi lain termasuk SKM, Angkasa serta Bank Rakyat berjaya menghasilkan buku 100 tahun Gerakan Koperasi yang menjadi sumber rujukan generasi akan datang. Baik saudara, memasuki hari kedua Expo Hari Koperasi 2022, hampir 30,000 pengunjung hadir dengan penganjuran melibatkan 400 pempamer dan peniaga. Dan untuk perinciannya, kita terus saja bersama Syamimi Saripan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Mines Seri Kembangan, Selangor. Syamimi, silakan. Faris, Hari Koperasi Negara 2022 telah pun dirasmikan siang tadi oleh Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noh Omar. Dalam acara yang berlangsung cukup meriah tadi, terdapat juga sesi pertukaran perjanjian persefahaman MOU antara Angkasa dan National Agriculture Cooperative Federation NACF. Untuk bercerita lanjut mengenainya, kita akan bersama dengan orang kuat Angkasa sendiri, iaitu Presidennya Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah. Assalamualaikum Datuk Seri, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi bersiaran dengan RTM pada malam ini. Untuk bercakap mengenai MOU tadi, mungkin boleh diperincikan Datuk Seri? Okey, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada pihak RTM yang mengundang untuk Angkasa bersiaran pada malam ini. Memang pada pagi tadi kita telah pun menandatangani perjanjian persefahaman untuk menguruskan, menjayakan projek pertukaran teknologi antara Koperasi Korea dan juga koperasi di Malaysia yang diwakili oleh Angkasa dalam usaha untuk kita mempertingkatkan kadar produktiviti lembu tenusu yang ada di Malaysia, kerana pada waktu ini kadar keluaran tenusu untuk satu ekor lembu tenusu adalah 15 liter. Jadi tujuan dengan adanya pertukaran teknologi, insya-Allah dalam tempoh beberapa tahun lagi menerusi program ini kita boleh tingkatkan pengeluaran tenusu kita daripada 15 kepada 45 liter. Dan dalam konteks ini pihak Angkasa ingin mengambil peluang ini mengucapkan terima kasih kepada pihak kerajaan khususnya Coast Guard dan juga pihak SKN dan IKMA kerana telah menyokong usaha ini. Dan insya-Allah pada tahun 2000, kita jangka pada tahun 2028 kita akan komplit, di mana kita akan dapat 100%, 100% adalah baka lembu tenusu keluaran Malaysia hasil daripada kacukan antara lembu Korea, Australia dan juga lembu Malaysia, insya-Allah. Baik, tadi bercakap mengenai antara inisiatif baharu yang akan dilaksanakan. Saya juga ada mendapat tahu mengenai program eksplorasi ko-op umrah yang dilancarkan. Apa signifikan pelaksanaannya, Datuk Seri? Kita tahu kebelakangan ni ada masalah. Umrah ini satu masalah yang menimbulkan keresahan kerana pertama sekali ada di antara ahli koperasi yang bila nak pergi umrah menghadapi masalah. Jadi Angkasa telah menginisiatif menggabungkan koperasi-koperasi yang terlibat dalam umrah untuk kita letak di bawah satu payung untuk menguruskan umrah supaya isu yang dihadapi oleh ahli koperasi dan juga rakyat Malaysia apabila menghadapi masalah untuk menunaikan umrah dapat kita selesaikan. InsyaAllah melalui program ini kita pastikan ianya tidak akan berlaku penting-penting yang sebelumnya. Ini antara usaha yang dibuat oleh Angkasa dalam usaha untuk pastikan khususnya ahli koperasi dan rakyat Malaysia tidak akan menghadapi masalah dalam pakej umrah. Baik, secara ringkas mungkin harapan Datuk Seri sendiri mengenai penganjuran Eskom tahun ini dan juga mungkin tahun hadapan, Datuk Seri. InsyaAllah berdasar kepada sambutan yang diberikan, saya sangat teruja. Kita jangkakan sasaran kita 30,000 je pengunjung, tapi kali hari ini dah hampir daripada jumlah 30,000 dan besok ada lagi. Dan saya ambil peluang pada malam ini untuk menyeru dan merayu kepada ahli-ahli koperasi khususnya yang mereka di Lembah Kelang. Ada lagi satu hari, datanglah beramai-ramai, beri sokongan dan lihat apa ni program dan aktiviti yang dibuat oleh koperasi supaya kita dapat lihat apakah sumbangan koperasi kepada pembangunan ekonomi negara kita. Terima kasih sekali lagi kepada pihak kerajaan, terima kasih kepada Tan Sri Noh dan juga rakan-rakan strategi Angkasa masuk SKN dan juga IKMA. Baik, terima kasih diucapkan kepada Datuk Seri Abdul Fattah di atas kesudian bersama dengan RTM pada malam ini, dan difahamkan sebentar lagi akan berlangsung acara pemberian mock check perniagaan zakat Angkasa, kemudian disusuli sembang koperasi dengan tajuk Tadbir Urus Baik Asas Kecemerlangan Koperasi. Kepada anda yang masih belum berkesempatan untuk hadir ke Hari Koperasi 2022 seperti yang Datuk Seri katakan tadi, boleh datang pada hari esok, sama-sama kita meriahkan dan mendukung hasrat dan inisiatif daripada rakan-rakan gerakan koperasi kita. Untuk itu kembali bersama Faris dan Farhatu di studio, silakan. Baik, Syamimi, terima kasih untuk perkembangan itu tadi. Saudara, 373 liter petrol RON 95 dipercayai cuba diseleweng dirampas di sebuah stesen minyak di Kangar, Perlis. Dalam operasi itu, 2 individu turut ditahan. Operasi berasingan di lokasi sama itu dilakukan penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Negeri. Penahanan pertama dibuat ketika suspek sedang mengisi minyak dalam kenderaan di Ubah Suai. Seorang lagi suspek dicekup selepas selesai mengisi minyak dalam tong. Semakan awal mendapati suspek membeli petrol itu dalam kuantiti banyak dari beberapa stesen. Bahan api bersubsidi itu kemudian dijual kembali kepada pihak ketiga. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961.
Thailand turut membuat pemantauan berhubung kemasukan minyak masak bersubsidi yang aktif sejak kebelakangan ini dan dilihat di premis perniagaan terutama berhampiran sempadan negara. Menurut Timbalan Gabenor Naratiwat, Patimoh Sadiamu, selain pemantauan, pihaknya berpendapat ia hanya boleh diatasi dengan perbincangan antara kedua-dua negara. Menurutnya, para peniaga perlu akur dengan polisi kerajaan Malaysia atau Thailand yang tidak membenarkan kemasukan barang subsidi terbabit. KJL ni dia kena ada bahasa Thailand panggil pokum. Perbincangan. Ya, perbincangan dia kena ada pokum. Ya. Pasti dia ada yang di polisi hak KJL. Ya, orang TJL ni kena dengar KJL. Penjaga penjaga ya. Ya. Jangan jual apa-apa. Ya barang ni banyak karo. Banyak karo. Ya bukan masak saja, banyak karo. Terdahulu, beliau hadir pada program kayuhan Muhibah Thailand Malaysia yang menghimpunkan 2,000 pengayuh dari dua negara sejauh 20 km yang bermula dari Kompleks Kastam Immigration, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Bunga sehingga ke Masjid Sultan Muhammad I Jajahan Jeli. Kita juga akan mula memberikan perhatian kepada semua barangan dan perkhidmatan lain yang boleh menyumbang ke arah peningkatan inflasi, dan kita memberi jaminan kita akan terus melaksanakan pendekatan secara proaktif mengawal dan mengekalkan negara berada pada kadar inflasi yang boleh diurus dan tidak mengalami inflasi yang tinggi. Susulan desakan QPEX agar gaji penjawat awam dinaikkan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali memaklumkan perbincangan akan diadakan dengan kesatuan itu dalam tempoh terdekat. Saya akan berbincang dengan Presiden QPEX pada hari Isnin ini untuk melihat kemungkinan ataupun mengkaji, meneliti permohonan yang dibuat oleh pihak QPEX. Kita selalu bertemu dengan QPEX, kita buat sesi engagement. Baik, seterusnya untuk perkembangan sukan malam ini kita akan bersama dengan Syairul. Silakan. Baik. Angkat berat ceriakan kontingen negara di Birmingham. Kem negara terus cemerlang di AUG 2022. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syairul Islam dalam edisi Sukan malam ini. Kontingen Malaysia tidak perlu menunggu lama untuk merangkul emas pertama di Sukan Commonwealth Birmingham 2022. Muhammad Anik Kasdan memastikan kem angkat berat negara mampu tersenyum apabila meraih pingat emas di National Exhibition Centre NEC siang tadi. Dan ini dia. Ia merupakan pingat pertama yang dimenangi kontingen negara pada Tamasya Dwi tahunan ini yang membuka tirainya secara rasmi pada 28 Julai lalu. Pada saingan kategori 55 kg itu, Anik berjaya mengumpulkan angkatan keseluruhan sebanyak 249 kg keseluruhan. Bagi disiplin snatch, Anik melakukan angkatan 107 kg bagi percubaan pertama, namun gagal bagi angkatan kedua dan ketiga membabitkan berat 111 kg. Dalam disiplin clean and jerk pula, Anik berjaya melakukan angkatan terbaik 142 kg untuk memastikan emas dalam genggaman dengan rekod terbaru Tamasya. Pingat perak bagi kategori 55 kg ini dimenangi atlet India Sarkar Sanket Mahadev, manakala pingat gangsa milik wakil Sri Lanka Yogade Dik. Dalam clean and jerk telah membawa kebangsaan negaraku.
Dalam hari itu, skuad terjun negara optimis mampu membawa pulang sekurang-kurangnya 1 pingat emas Sukan Commonwealth Birmingham 2022. Ratu terjun negara Datuk Pandelela Rinong berkata, meskipun telah membuat persiapan rapi bersama pasukan, beliau tidak memandang rendah cabaran yang bakal dihadapi dan mahu melakukan yang terbaik buat negara. Commonwealth ni pun bukan carang-carang punya pertandingan, jadi saya pun kena usaha lagi sebab pertandingan di situ penerjun dia pun dah lain. Jadi mengikut saya punya pengalaman, apa-apa pun boleh terjadi. Jadi saya hanya akan mampu berikan yang terbaik dan harap tuah di pihak saya dan juga the Malaysian Diving Team. Beliau berkata demikian di KLIA sebelum berlepas ke Birmingham. Antara persiapan bulan lalu, Datuk Pandelela dan gabungannya Nordabita Sabri meraih gangsa acara 10 meter platform terjun seirama wanita di kejohanan dunia di Budapest. Bagi atlet terjun lelaki negara Ui Ziliang, tamasya di Birmingham akan dijadikan medan untuk memperagakan aksi terbaiknya. Memandangkan ini merupakan penyertaan terakhirnya di tamasya kedua terbesar dunia itu, atlet kelahiran Pulau Pinang berkenaan telah membuat persiapan rapi sejak 4 tahun lalu. Ziliang yang kini berusia 28 tahun itu juga menyatakan tamasya kali ini akan memberikan rekod yang terbaik dari Commonwealth sebelum ini. All out lah kali ini. 4 tahun tunggu lama kan. So last time punya result tak berapa bagus. So harap boleh better than last time. Ya. Yeah. Bulan lalu, Ziliang berjaya menempatkan diri dalam kelompok 5 terbaik bagi acara 3 meter dan 10 meter berpasukan campuran pada Kejohanan Dunia 2022 di Budapest, Hungary. Dalam acara gabungan itu, Ziliang turun beraksi bersama gandingannya, Datuk Pandelela Rinong. Saudara, misi Malaysia memburu 6 pingat emas di Sukan Commonwealth Sukom Birmingham 2022 bermula secara rasmi di Stadium Alexander awal pagi Jumaat. Badminton, gym rama, terjun, bowling padang, angkat berat dan powerlifting antara sukan yang disasar mampu membawa pulang emas kali ini. Kita ikuti sorotan mingguan sukan yang disediakan Syarifuddin Arsad. Upacara pembukaan penuh gemilang Sukom 2022 disempurnakan Putra Charles dengan disaksikan lebih 30,000 penonton. Kontingen negara yang berbusana baju Melayu, songkok dan kebaya moden dengan abstrak batik serba putih menjadi kontingen ke-42 berarak masuk ke stadium. Pemain skuas negara Aifa Azman memimpin perarakan diiringi atlet powerlifting Boni Bunyau Gustin sebagai pembawa bendera. Malaysia telah menghantar 104 atlet melibatkan 14 jenis sukan termasuk 4 sukan para. Perkembangan Sukan Universiti ASEAN AUG di Thailand, 14 pingat emas berjaya dikumpul kontingen negara setakat ini. Skuad karate menjadi pasukan pertama melepasi sasaran emas ditetapkan dengan memperoleh 6 emas secara keseluruhan. Turut cemerlang kem olahraga yang menghadiahkan 8 pingat emas keseluruhan. Bola sepak tempatan kembali hangat dengan berita pengendali Johor Darul Takzim JDT Benjamin Mora sah meninggalkan skuad Harimau Selatan. JDT memaklumkan Mora memohon untuk pulang ke negara asalnya Meksiko atas urusan peribadi. Mora disifatkan sebagai jurulatih pasukan paling berjaya dengan menjulang 4 kejuaraan Liga Super, 4 Piala Subangsih, 1 gelaran Piala Malaysia selain melayakkan JDT ke pusingan kalah mati Liga Juara-Juara AFC tahun ini. Insiden berkaitan pengadil Suhaizi Sukri yang dilihat seolah mengangkat kaki untuk menyepak pemain Selangor FC Muhammad Fazli Mazlan pada suku akhir Piala FA menggemparkan aksi Liga Malaysia. Muhammad Fazli Mazlan menjelaskan itu merupakan tindakan spontan dan tiada niat mencederakan sesiapa. Ekoran itu, Jawatan Kuasa Penilai Prestasi Pengadil Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM memutuskan tiada tindakan diambil. Bagaimanapun, amaran keras kepada Suhaizi Sukri agar insiden sama tidak berulang.
Jago silat negara Muhammad Al-Jufri Jamari menasihatkan rakan sepasukan agar bersedia dari segi mental dan fizikal bagi menghadapi kejohanan pencak silat dunia yang diadakan di Air Keruh Melaka. Kejohanan itu penting sebagai persediaan ke Sukan SEA Kemboja 2023. Jago pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi tekad memperbaharui catatan peribadi terbaiknya pada kejohanan olahraga remaja dunia di Colombia. Pelari berusia 18 tahun itu mencipta rekod baharu kejohanan 10.28 saat pada kejohanan olahraga terbuka Perak bulan lepas. Syarul Qurin Arsyad, RTM. Baik, kita beralih ke perkembangan Sukan Universiti ASEAN AUG ke-20 di Thailand. Skuad badminton mengesahkan 1 pingat emas pada aksi final esok selepas 2 wakil negara bertemu sesama sendiri dalam acara beregu wanita. Selain itu, kontingen negara berpeluang menambah 3 lagi pingat emas selepas mempunyai wakil dalam acara perseorangan lelaki, beregu lelaki dan beregu campuran. 2 beregu wanita negara Tioh Lu Juan, Yap Rui Chen dan Desiree Xiao Eng Ki Chuan terlebih dahulu lolos ke pentas final pada aksi yang berlangsung di Stadium Badminton Kampus Utama Universiti Ubon Ratchathani Rajabat. Gandingan Tioh Lu Juan, Yap Rui Chen menumpaskan lawan dari Indonesia Nahla Aufadia Ul Haq Elizabeth Jovita 21-6, 21-12. Manakala gandingan Desiree Xiao Eng Ki Juan dipaksa bekerja keras sebelum dapat menjinakkan wakil tuan rumah Sasikan Piawat Cara Vijit Ponica Suwat Nodom 21-13, 19-21, 21-15 dalam tempoh 48 minit. Selain itu, beregu lelaki negara Amir Amri Zainuddin, Muhammad Faris Zaim tidak berdepan masalah menundukkan lawan dari Singapura dengan straight set. Selain itu, wakil negara yang akan bersaing esok adalah perseorangan lelaki Rozan Faiz dan beregu campuran Kok Jian Tan Desiree Xiao. Kem badminton negara juga meraih 1 pingat gangsa melalui perseorangan lelaki disebabkan lawan menarik diri dalam aksi separuh akhir. Sementara itu, Amir bertekad mahu menghadiahkan pingat emas sebagai kenangan terakhirnya dalam tamasya Sukan Universiti ASEAN AUG kali ini. Jelas Amir yang telah berusia 24 tahun dan merupakan penampilan pertama dan terakhir di tamasya ini. Sudah pasti untuk edisi yang kali terakhir buat diri saya ni, saya nak buat yang terbaik. Buat yang terbaik buat diri saya, buat Kementerian Pengajian yang telah banyak membantu, KBS dan juga Universiti Kebangsaan Malaysia yang banyak memberi sokongan buat saya. Bagi Muhammad Faris pula, dia menjangkakan pertarungan sengit menentang lawan dari Indonesia esok. Kita pun tahu yang Indonesia kalau main double dia memang bagus. So hari malam sebelum kami bermain nanti kami akan berbincanglah dengan jurulatih kami Coach Zakri macam mana nak main. So yalah, kami akan cuba yang terbaiklah untuk hari esok. Mereka akan bertemu gandingan Reza Dwi Cahya Muhammad Nendi Novatino kira-kira pukul 12 tengah hari waktu tempatan. Dalam pada itu, masalah kesihatan yang dihadapi atlet olahraga Savinda Kaur Jaginder Singh tidak menjejaskan prestasinya apabila merekodkan emas sulung peribadi di tamasya berkenaan. Atlet dari Universiti Melaya itu berkata dia mengalami masalah cerit-berit yang teruk sebelum memulakan saingan larian 800 meter wanita. Betul lah, saya memang tak sihat dah. Tapi apa yang saya nak memang gol lah. Sebab saya ni dah kali kedua. And then media long distance pula tak ada emas lagi. So apa yang saya nak memang saya target memang atas sini. Saya rasa memang happy lah, memang bangga lah. Sebab bukan senang untuk saya nak menang ni. And then saya tadi pula dengan keadaan tak sihat, saya dapat pula buat PB. Personal record saya, so saya rasa memang sangat happy lah. Memang tak tahu macam nak ungkapkan lah. Memang. Namun semua masalah itu lenyap selepas terlebih dahulu melepasi garisan penamat dengan memperbaiki catatan peribadi 2 minit 8.85 saat. Lain pula kisahnya buat Wan Muhammad Fazri Wan Zahari yang bertanding untuk acara sama bagi kategori lelaki.
Alhamdulillah pingat emas ini sedikit sebanyak memberi harapan, pembangkit semangat kepada saya selepas kegagalan melayakkan diri ke Sukan SEA baru-baru ini. Sangat puas hati sebab peluang sebegini memang susah nak dapat. So ini memang alhamdulillah saya gunakan sebaik mungkin. Wan Muhammad Fazri juga berjaya memperbaiki rekod peribadi 1 minit 54.82 saat pada penampilan sulungnya di Tamasya ini. Kejuaraan Pencak Silat Dunia 2022 di Melaka, Malaysia berangkul 3 pingat emas menerusi kategori artistik kejohanan yang berlangsung di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka, MITC. Pada aksi final semalam, emas pertama Malaysia diraih menerusi gandingan Muhammad Taqiyuddin Hamid dan Sazlan Yuga yang beraksi dalam kelas ganda lelaki selepas menewaskan pasangan adik-beradik dari Filipina. Sementara itu, aksi regu lelaki juga tidak menghampakan apabila pingat emas menjadi milik Muhammad Syafiq Ibrahim, Nashrul Adam, Muhammad Asri dan Lukman Laji setelah menewaskan gandingan Indonesia. Seorang lagi pesilat negara, Meriwati Manuel, juga menyumbangkan emas dalam kategori solo kreatif wanita selepas menewaskan lawan juga dari Indonesia. Edisi kejuaraan ke-19 yang berlangsung selama 6 hari sehingga Ahad ini disertai lebih 500 peserta dari 40 negara termasuk Indonesia, Thailand, Filipina, Kanada, Vietnam dan Malaysia. Biarpun masa depannya terus menjadi perbualan, bintang Manchester United Cristiano Ronaldo memberi bayangan dirinya akan turun beraksi pada perlawanan persahabatan menentang Rayo Vallecano di Old Trafford esok. Bintang Portugal itu yang tidak menyertai jelajah pramusim ke Thailand dan Australia, kononnya atas urusan pribadi, dikatakan sedang berusaha mencari kelab baru. Alasannya, dia ingin bermain dalam saingan Liga Juara-Juara Eropah musim depan. Namun begitu, menerusi satu muat naik di Instagramnya, Ronaldo memberi isyarat dia akan bermain. Pengendali baharu The Red Devil, Erik ten Hag, awal bulan ini juga menegaskan pemain berusia 37 tahun itu berada dalam perancangannya dan tidak akan dijual. Ronaldo masih memiliki baki kontrak setahun bersama kelab berkenaan. Sebelum bertemu Vallecano, United terlebih dahulu akan turun menentang Atletico Madrid dalam satu lagi aksi persahabatan di Oslo, Norway malam ini. Dan ini perkembangan sukan Formula One. Pasukan Ferrari mengungguli kedua-dua sesi latihan menjelang perlumbaan Grand Prix Hungary. Charles Leclerc bangkit daripada prestasi kurang meyakinkan untuk mencatat masa terpantas pada sesi kedua mengatasi rakan sepasukannya Carlos Sainz yang mendominasi sesi pertama. Leclerc mencatat masa 1 minit 18.445 saat iaitu 0.305 saat lebih pantas daripada Sainz. Bagi kedua-dua sesi latihan, Ferrari gagal mencatat kedudukan 1-2 apabila McLaren dan Red Bull berjaya memecah dominasi mereka. Lando Norris melakar masa kedua terpantas, ketinggalan 0.217 saat di belakang Leclerc, manakala Max Verstappen 0.130 saat di belakang Sainz. Leclerc merupakan pencabar terdekat Verstappen dalam perebutan kejuaraan pemandu musim ini, ketinggalan 63 mata. Perlumbaan di Lita Hungaroring malam esok merupakan perlumbaan ke-13 musim ini. Sementara paparan itu mengakhiri edisi Sukan 30 Julai 2022. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi. Ini masanya untuk bersinar bersatu dengan semangat kesukanan. Dibawakan dari Birmingham, England. Edisi ke-22 memburu kegemilangan dalam misi yang lebih jitu. Dalam 20 jenis sukan dengan 238 acara. Sepanjang 12 hari sambutan, setiap pencapaian, perkembangan dan segala yang berlaku dibawakan untuk anda hanya di saluran RTM. Raikan perpaduan dengan semangat kesukanan bersama RTM, penyiar rasmi Sukan Commonwealth Birmingham 2022.
Ibarat episod yang tiada kesudahan, seorang rakyat Palestin menjadi mangsa kekejaman terbaru tentera rejim Zionis apabila maut ditembak. Mangsa merupakan remaja yang baru berusia 16 tahun. Kita saksikan dalam rangkuman dunia. Identiti mangsa disahkan Amjad Nashad Abu Ali, mangsa maut selepas ditembak di bahagian dada. Sebelum itu, mangsa bersama penduduk kampung Al-Mughayir di Ramallah mengadakan bantahan terhadap usaha rejim untuk meluaskan kawasan pendudukan. Pertempuran tercetus setelah peneroka haram Yahudi dan kumpulan penduduk Palestin melontar batu antara satu sama lain. Tentera Israel masuk campur dan bertindak melepaskan tembakan. Ahad lalu, 2 penduduk Palestin turut maut tembak tentera rejim di Nablus. Susulan banjir di timur Kentucky, Amerika Syarikat sejak Rabu lalu. Sekurang-kurangnya 16 maut sejak bencana melanda. Angka itu dijangka terus bertambah berdasarkan keadaan semasa yang tidak menunjukkan tanda untuk pulih. Gubernur Kentucky Andy Beshear memaklumkan operasi mencari dan menyelamat dipergiat dengan pertambahan aset. Agensi meteorologi meramalkan hujan lebat berterusan sehingga Isnin ini. Di Iran, sekurang-kurangnya 53 penduduk Tehran terbunuh selepas tanah runtuh dan banjir melanda kawasan terbabit. 16 lagi orang dilaporkan masih hilang. Ketua Operasi Kecemasan di Persatuan Bulan Sabit Merah Mahdi Valipur memaklumkan 400 buah bandar dan kampung di 18 daripada 31 wilayah Iran terjejas. Penduduk di wilayah Abra dinasihat meninggalkan rumah masing-masing akibat gempa susulan yang masih berlaku di kawasan itu. Pihak berkuasa memaklumkan keselamatan penduduk masih berisiko meskipun gempa kuat telah berlalu. Setakat ini lebih 800 gempa susulan terjadi di wilayah terbabit selepas gempa bumi kuat dengan 7 magnitud berlaku Rabu lalu. 6 disahkan terkorban dan 4 masih hilang. Masjid Sri Sendayan menjadi mercu tanda terbaru di Negeri Sembilan. Keindahan seni binanya menjadi tarikan utama pengunjung. Ronda-ronda keluarga Malaysia kongsikan kepada anda keunikan bercuti di Seremban. Saksikan. Masjid Sri Sendayan yang mula dibina pada tahun 2015 di atas tanah seluas 4.5 ekar mendapat julukan sebagai Taj Mahal, Masjid Nabawi dan Masjid Kerajaan Uthmaniyah. Tarikan utama Masjid Sri Sendayan yang dibina dengan kos lebih 100 juta ringgit itu adalah hasil seni dan arkitek yang dibawa hampir sepenuhnya dari luar negara seperti Mesir, Turki, Dubai, Maghribi dan China. Seni bina dalaman masjid ini ditempah khas termasuk ukiran kayu pada dinding di Dewan Solat, penggunaan sanduran berwarna emas, tulisan khat serta penggunaan bongkah jubin sebagai dinding berhampiran mimbar.
bahagian dalaman kubah utama dihiasi dengan cat emas 24 karat. Ia mampu memuatkan sehingga 5,000 jemaah pada satu-satu masa sekaligus menjadi masjid terbesar di Negeri Sembilan. Ia juga akan menjadi kenangan terindah bagi pasangan yang diijab kabul di masjid ini. Jika anda datang ke Negeri Sembilan, jangan lupa singgah ke Masjid Sri Sendayan ini untuk melihat sendiri keunikan dan juga keseniannya. Itulah kesenian dan juga keunikan yang ada di Masjid Sri Sendayan ni. Anda boleh datang sendiri di sini untuk melihatnya sendiri. Minggu depan, pelbagai destinasi menarik, terutamanya lokasi-lokasi bersejarah sempena bulan kemerdekaan yang saya akan kongsikan di Ronda-Ronda Keluarga Malaysia. Teruskan setia bersama Ronda-Ronda Keluarga Malaysia hanya di RTM. Ini Malaysia, tanah airku, tanah air kita. Ia cukup istimewa, tanah merdeka. Dari sejarah kita menarah masa, meski bukan perwira, kita juga punya senjata, punya kudrat dan usaha menterjemah semangat itu. Seorang wanita berusia 39 tahun terkandas di Kem Belumut, Gunung Tahan, berdekatan Lipis, Pahang kerana terlalu penat untuk meneruskan pendakian. Berjaya diselamatkan dan dibawa ke Hospital Gua Musang tengah hari tadi. Ketua Polis Daerah Lipis, Superintenden Azli Muhammad Nur berkata, wanita itu, Nazia Azmi dari Putrajaya bersama sekumpulan 21 pendaki lain memulakan ekspedisi mendaki pada 27 Julai melalui Merapoh. Katanya, pendakian mereka sepanjang kira-kira 21 km dari Kuala Juram ke Kem Belumut dipandu 3 malim gunung. Namun, belum sempat tiba ke destinasi, wanita tersebut mengalami hilang upaya untuk meneruskan pendakian. Mangsa dibawa keluar dengan helikopter dan mendarat di Balai Bomba Gua Musang sebelum dihantar ke Hospital Gua Musang untuk rawatan lanjut. Terdahulu, 5 anggota pasukan bantuan mencari dan menyelamat Gunung Mosar telah naik ke Kem Belumut untuk memberi bantuan awal. Lari dan campak telefon untuk melepaskan diri. Itu sebahagian daripada aksi wanita warga asing yang berjaya dirakam pasukan operasi dalam serbuan op gegar di sebuah pusat hiburan di Langkawi. Kenyataan Jabatan Imigresen Negeri Kedah JIM memaklumkan tindakan wanita terbabit sia-sia apabila suspek ditahan. Siasatan mendapati wanita berkenaan melanggar syarat PAS yang dikeluarkan. Turut ditahan 14 wanita warga Thailand dan Laos di pusat hiburan sama atas kesalahan sama selain tinggal lebih masa di negara ini. Kesemua tahanan dibawa ke Kompleks Kementerian Dalam Negeri Langkawi untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Akta Imigresen 1959 Palang 63 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Bersama terus yang
Beri laluan kepada harimau untuk melintas. Tindakan seorang anggota trafik itu tular. Kita saksikan dalam hashtag. Seorang anggota trafik di India tular setelah bertindak menghentikan lalu lintas kepada seekor harimau. Video dikongsi seorang pegawai perkhidmatan luar India di Twitter. Harimau terbabit kelihatan tenang dan semua pengguna jalan raya menunggu dengan sabar. Ia dipercayai dirakam di Bandar Chandrapur, Maharashtra. Seorang pramugara di Turki terkejut apabila menemui satu kepala ular dalam hidangan makanan untuk penumpang baru-baru ini. Dia mendakwa menyedari kepala ular berkenaan ketika membuka bungkusan makanan terbabit. Kejadian difahamkan berlaku ketika penerbangan dari Ankara ke Jerman. Insiden sedang disiasat pihak penerbangan. Di Kampar, Riau, awan jatuh menggemparkan warganet. Kejadian itu menjadi buah mulut penduduk yang mendakwa ketulan putih berkenaan adalah awan yang jatuh dari langit. Namun Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia memberitahu awan jatuh itu berkemungkinan besar hanyalah buih yang dilepaskan kilang-kilang berhampiran. Ini kerana awan adalah wap air yang terapung di atmosfera dan jika di darat ia dalam bentuk kabus. Saudara, berita perdana edisi 30 Julai 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa menerusi media sosial Berita RTM dan portal berita.rtm.gov.my. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam hormat, jumpa lagi.